الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, maaf lambat sikit. Okey, kita terus kepada topik kita iaitu sambungan semalam. Pada muka surat yang ke-5 iaitu pada ma makna al-mubah. Ma makna al-mubah. Apakah maksud mubah? Setelah kita lihat apakah ada hukum. Apakah ada hukum khitabullah ta'ala muta'allaq bi af'al mukallafin. Okey, khitabullah tu ucapan yang ditujukan kepada makhluk. Okey, supaya makhluk faham apakah yang Allah ingin ucapkan dan arahkan dan inginkan kepada kita. Itu dipanggil al-hukmu. Okey, hukmu. Okey, itu usul fiqh ini adalah ilmu untuk mengeluarkan hukum daripada dua sumber yang utama iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ataupun daripada nusus. Nusus dalam bahasa usul fiqh, nusus tu adalah Al-Quran dan hadis. Baiklah, hari ini kita lihat dia kata ma ma'nal mubah. Jawab dia apa? Huwa ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi kal akli. Perkara yang tidak diberikan pahala jikalau kita mengerjakannya, dan wala yu'aqab, dan tidak juga diberikan dosa jikalau meninggalkannya, kal akli, seperti makan. Sebelum kita pergi jauh, kita review balik ataupun kita revise balik. Kenapa khitabullah ta'ala itu akhirnya menjadikan hukum yang lam ataupun yang 7? Apakah kesinambungan hukum ini? Bila ilmu usul fiqh ni, kalau kita tengok detail, dia akan ada rantaian ataupun jambatan pergi kepada usuluddin. Okey, pertama sekali ialah bagaimana kita nak mengesahkan sahnya nas tersebut. Itu ilmu usuluddin. Kedua pula, bagaimana kita nak beriman itu merupakan nas. Itu juga ilmu usuluddin. Ketiga, mengapa kita kena patuh kepada itu? Kerana akhirnya dengan membuat ataupun melakukan apa yang Allah suruh dan juga meninggalkan larangannya akan membawa kepada dua pengakhiran pada manusia itu, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. So disitulah penentunya kepada hukum hukum taklifi yang ditaklifkan kepada manusia. So apa yang kita buat, ilmu yang kita belajar ini tidak terhenti kepada perbuatan duniawi. Tidak terhenti kiraannya kepada perbuatan yang kita buat hari ini. Solat, tadi kita sembahyang Isyak, adakah habis? Tidak. Kerana ia akan dinilai, dikira ada sebagai amalan wajib, makruh, haram dan sebagainya. Dan kemudian itulah timbangan yang akan ditimbang dan akhirnya memberikan keputusan kita akan ke syurga ataupun ke neraka, wal'ayazubillah. So itulah dia ilmu yang usul fiqh yang kalau kita lihat dia punya rantaian ataupun dia punya irtibat, kaitan dia dengan ilmu usuluddin amatlah begitu hampir. Okey. Cuma bila masuk usul fiqh, dia terus direct hukum dia, makruh sekian. Dia tak pergilah kepada neraka, syurga, tak ada lah. Sebab tu dalam fiqh dia terus direct ya, hukum rukun, syarat, syarat wajib, syarat sah, hukum dia sekian yajuz ataupun tidak. Dia tak pergi langsung kepada syurga neraka. Sebab apa? Itu merupakan ilmu akidah. Tetapi bagi usul fiqh, kalau difikirkan, direnungkan, kita nampak kaitan dia dengan ilmu usuluddin. Oleh itu, tiga-tiga ilmu ini, usul fiqh, usuluddin, fiqh, dia ada kaitan yang amat rapat. Baiklah. Jadi apa maksud mubah yang tidak diberikan pahala kalau kita buat, tapi tidak juga diberikan dosa kalau tinggal? Maksudnya apa? Boleh buat, boleh tinggal. Macam mana? Macam makan. Tapi tadi kita ulang balik sebagaimana kita tengok balik soalan yang ditanyakan oleh Ustaz Luqman. Okay, Man tanya apa, Man? Man tanya tadi pasal takrifan tu kan. Jadi takrifan tu memang ringkas oleh Syekh ni. Syekh ni memang nak ringkaskan. Kalau tengok buku lain, mubah ini apa dia? Betul lah tu.
ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqab ala tarkihi, ataupun dipanggil istiwa'ul mawazin, sama sahaja dia punya timbangannya, buat pun sama ataupun tak buat pun sama. Tetapi dia kata illa, ada illa. Kalau setengah buku lain dia buat illa. Apa dia? Kalau orang tu berniat, walaupun benda tu mubah, tapi dia berniat untuk soleh, contohnya makan. Pada buku ini, makan dipanggil mubah. Jadi bila kita makan, tidak ada yang haram. Tidak ada yang wajib, tidak ada yang sunat. Apa hukumnya harus. Tapi kalau kita makan, bitaqwiyatil jism lil ibadati. Kenapa awak makan? Saya makan sebab untuk menguatkan tubuh, untuk makan, untuk beribadat. So makan tu juga merupakan pahala. Dengan kaedah al-wasail hukmul maqasid dipanggil. Al-wasail hukmul maqasid. Jalan ataupun perantaraan itu sama hukumnya dengan matlamat dia. Saya makan ni walaupun harus, tapi saya nak dapat tenaga untuk saya belajar. Saya makannya harus, tapi untuk saya menggembirakan tuan rumah. Saya makannya harus, tapi untuk saya apa? Saya macam-macam lah kan. Saya tidak tidur supaya saya ada bertenaga untuk boleh saya mengulang kaji pelajaran. Okay, itu semua walaupun nampaknya pada zahirnya sama, tidak ada dosa, tidak ada pahala harus, daripada niat menentukan perkara itu. Okay? Nah, tapi cuma buku ni dah ikhtisar. Cuma kalau dilihat kepada perbuatan makan itu sendiri, ya dia adalah harus. Okay? Tapi boleh ditafsirkan. Ada makan yang haram, makan siang Ramadan lah kan. Okay. Tapi itu pula masuk pula pada yang haram. Okay? Maka itu bukan makan tu, itu bukan yang harus, itu yang haram. Okay. Jadi di sini memanglah secara ringkas dia kata apa yang tidak diberikan pahala pada perbuatannya, tidak didosakan jika meninggalkannya, macam makan semata-mata, makan tanpa niat apa-apa. Saya punya rutin makan pagi, makan tengah hari, makan petang. Okay. Tanpa niat apa-apa, apa yang kita buat harian tu adalah benda yang harus. Okay. Tapi melainkan kalau kita makan tu lain dengan niat kita, di situlah akan datangkan niat. Okay. Innamal a'malu bin niat. Okay, yang kedua, yang seterusnya. Sin, ma makna makruh? Apakah makna perkara yang dibenci? Okay, makruh ni yang dibenci lah, senanglah. Nak kata dia tegah tak boleh pula. Sebab apa dia tegah tu yang manhiyun anhu. Haram kan? Ni makruh yang dibenci lah. Tapi bila kata benci pun kita kena kira juga. Huwa ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqab ala fi'lihi kal akl basar. Ialah apa yang diberikan pahala pada meninggalkannya. Biniyati tarkihi. Dengan ada nota dengan niat kita tinggalkan dia untuk imtisalan il amrillah. Saya meninggalkan dia kerana saya mentaati perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau meninggalkan dia sebab kita tak makan bawang, tidak ada masalah. Tidak ada pahala pun. Apa yang diberikan pahala kerana meninggalkannya, dalam kurungan imtisalan lil amrillah, sebagai ketaatan kepada perintah Allah, wala yu'aqab ala fi'lih, tapi tetap tidak dikenakan dosa pada yang mengerjakannya. Macam makan bawang, kosol. Kosol ni bawang besar. Kalau bawang kecil, kalau bawang yang putih dia panggil thum. Tha wa mim, thum. Kalau bawang dipanggil basal. Kat Arab, kalau negara Arab, basal satu je, bawang besar. Dia tak ada bawang kecil. Okay. So, basal ni apa masalahnya? Tak dosa basal ni, tak apilah. Bukan masalah sebab basal. Masalah illah yang yahsulu ba'da aklihi. Dia jadi haram sebab apa yang terhasil selepas kita makan. Apa dia? Mendatangkan bau. Kan, makan bau. Saya makan basal seorang-seorang je. Saya bukan, tak ada kawan pun, saya duduk rumah seorang-seorang. Saya makan basal. Adakah makruh? Tanpa saya pergi semayang pun. Contoh kan. Atau makan durian lah kan. Musangking ke apa-apa ke, tak kisah. Kita makan tu, dia musangking tu tak salah makan. Dia sebab ilah tu. Lepas tu bila kita makan tu, dia punya bau tu kan. Kalau bau dia macam bau dia sebelum masuk, tak apa. Dia bau tu lain macam sikit lepas diproses oleh manusia kan. Itu yang menjadikan ilah dia makruh kan. Oleh itu, tapi Syekh ni tak cerita. Dia tak kata pun.
Benda tu makruh sebab illah. Cuma dia nak memudahkan aklil basal. Okay, makan basal. Basal dia apa? Bawang. Sebab apa makruh pula? Apakah salah bawang tersebut? Tak ada salah pun. Cuma illah dia ialah ia menghasilkan bau yang kurang enak kalau dia bercampur dengan manusia. Jadilah illah dia makruh. Okey, cuma yang buku ni sebabkan dia punya matlamat ikhtisar, dia tak ceritalah. Okey. Tapi kalau kita nak mengajar, kita kena hurai. Yang jadi masal tu makruh kalau kita makan dan pergi jumpa orang, pergi sembahyang Jumaat, campur orang, makan pula makan mentah, makan tak masak. Kalau kita makan masak, tak ada masalah. Kan? Masak tu sendiri mematikan illah bau tersebut. Masak tu pula dipanggil al-tabi'un. Kerana dia mengikut apa? Benda tu asalnya basal tu makruh. Tapi bila dicampur dengan cili, dimasak, dia apa? Maka dia akan mengikut hukum tu. Hukum yang dimasak. Hukum dimasak apa? Berubahlah dia punya keadaan. So taklah makruh. Okay. Jadi jangan kita pegang. Sebab tu benda-benda yang buku-buku yang ikhtisar ini atau benda-benda yang buku-buku yang matan ini kita yahtaj ilal mutawwalat. Perlukan kepada tabsid, dipanggil penghuraian, pendetilan. Okay, jangan pegang semata-mata. Oleh itu kalau kita lihat para ulama kita bila mereka ataupun karangan-karangan ulama kita ataupun karangan doktor-doktor kita pun bila dia merujuk, dia tak rujuk buku-buku yang ikhtisar, dia akan rujuk buku-buku yang syuruh, kan? Dalam kita fiqh Syafi'i akan rujuk buku apa? Mughniyul Muhtaj, Syekh Khatib Syarbini. Akan rujuk buku Tuhfatul Muhtaj, Ibn Hajar Al-Haytami. Akan rujuk buku apa? Bukunya Nihayatul Muhtaj, Syekh Syamsuddin Ar-Ramli. Ketiga-tiga ulama ini anak murid kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Oleh itu dia panggil Syekhul Islam tu Zakaria Al-Ansari tu nama Syekhul Islam. Sebab apa? Anak murid dia tiga orang tu semua membuat syuruh yang besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila kita merujuk hukum, kita akan refer syuruh. Kita tak refer matan. Matan ni ialah matlamat dia ikhtisar. Matlamat matan ni ialah untuk litalkhis, meringkaskan. Oleh itu kalau kita baca mana-mana matan, mana-mana buku-buku yang bukan syuruh, dia akan ringkas. Yang kadang-kadang menimbulkan banyak persoalan. Okay, tapi cuma cukuplah untuk sebagai pengenalan. Apa dia makruh? Yang kalau kita buat, okay, tak dapat apa. Kau tinggalkan, boleh pahala. Itu bahasa mudah lah. Okay, tapi kalau kita nak terangkan, tengok audien kita. Yang mengaji tu orang-orang syariah, kita kena terangkan dengan detail lah. Okay. Baiklah. Yang boleh pahala kalau kita meninggalkan, jikalau biniyati intisal. Dengan kita niat, saya nak mentaati perintah Allah. Saya suka bawang. Saya suka sangat bawang. Ya Allah, saya lebih suka rela makan bawang berbanding makan rambutan. Contoh kan. Tapi sebabkan Allah kata tu makruh, atau kata fuqaha tu makruh, saya tinggalkan kerana mengelakkan makruh. Itu boleh pahala. Tapi kalau memang tak makan bawang, saya anti bawang. Kan, saya tak suka bawang. Tu tak ada niat apa pun tinggal bawang, memang dia tak suka bawang, so tidak ada pahala. Okey, tak ada pahala kat situ. Alright. Dalam solat Jumaat. Okey, baguslah. Mana ni? Okey, dalam solat Jumaat ada seorang ni baru balik kenduri. Lepas tu dalam solat dia berlahak. Oh ya, ini bahasa apa mana? Ini macam bahasa Thailand ni mana? Bau tu buat sampai imam lupa. Astagfirullah. Ada virus ke tuan? Okey. Lupa apa yang dibaca. Adakah orang yang berlahak itu dari hukum makruh? Tak. Ini soalan ni macam Wahabi ni. Cuma nak panggil haram ni tak boleh. Dia berlahak tu bukan dia punya kemampuan untuk mengawal, kan? Memang itu satu tindakan luar kawal lah. Okey? Memanglah patutnya kalau dia ada ilmu sikit, dia elaklah sembahyang Jumaat. Kalau dia tahu dia ni seorang yang muta'awwid bil balaha. Orang yang selalu berlahak. Dia makan benda berangin sikit. Kenduri tu kalau tak makan tak apa. Dia pergi belasah tempoyak, musangking, cendol, durian semua dikumpulkan. Terus pergi sembahyang alang-alang azan. Boleh pahala lebih ni. Dah makan rumah orang.
memenuhi hajat jemputan, pergi pula sembahyang Jumaat. Masya Allah, banyak pahala. Mungkin itu fikiran dia. Itu yang tidak kurang fakih lah. Yang fakih, tak sia. Kita ni kaki belahak ni. Memang dah termasuk dalam senarai ahli-ahli persatuan belahak. Contohnya memang kita belahak. So kalau dia ada ilmu, dia akan mengelakkan tak apalah saya jemaah kat rumah dengan keluarga. Sebab nanti saya ni banyak angin. Kan? Makan pula teh tarik, teh kosong, teh os, macam-macam lah. Jadi terkumpul angin tu, tunggu masa untuk dilepaskan ataupun diletupkan sahaja. So orang yang ada ilmu, dia akan ngelak pergi jemaah ataupun bercampur dengan orang yang ramai. Tapi yang tak ada ilmu, yang korang memikirkan dia bagus, annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia rasa-rasa dia bagus, lepas makan mentega darah banyak-banyak, dia pun pergi solat. Tak apalah, tak salah pun, bagus juga niat dia nak sembahyang jemaah. Tengok-tengok, tapi dia tahu dia muta'awid, orang yang biasa belahak. Memang dia punya adat dia, memang belahak. Mesti punya, confirm. Dalam tempoh setengah jam lepas makan, dia akan berlaku proses pembelahakan dipanggil. Okey. Jadi dia pun belahak ketika dia pula belakang imam pula tu. Bila jemaah 3 orang ni kan. Tak ramai dia, Tok Siak, Tok Bilal, imam depan. Dia punya belahak sebab dia punya belahak tu premium punya level, so dia punya bau sampai ke imam. Okay, tapi itu bukan kawalan dia. Satu benda yang kita ingat. Makruh dia cuma sebab dia tahu dia akan belahak ataupun dia akan makan benda yang makruh, mengganggu orang lain, itu makruh. Okey, makruh. Tapi adakah bila bau tu melupakan imam? Imam pula hari tu baru hafal surah At-Tur, contoh Wat-Tur wa kita mastur, baru hafal. Tak tahulah imam nak ambil exam kot, hafazan dan tilawah kan. Dia baca tengok-tengok baru hafal pagi tu, dan malam tu kena belahak sekali, terus lupa. Wat-Tur ulang 10 kali tak sampai, Wat-Tur sampai. Okey. So adakah laki tu yang telah pun memberikan hadiah belahak itu disalahkan jadi hukum haram? Tidak. Sebab dia tak niat pun untuk melupakan imam tu. Okey. Dan dia belahak pun bukan atas kawalan dia. Dan dia pun tak menjangkakan itulah akibatnya. Cuma dia makruh, makruh dia kerana dia pergi dan dia belahak, benda tu dikatakan menghantarkan gangguan kepada yang lain. Okey. Tapi kenapa tak kata haram lah sebab mengganggu? Orang kata tak. Kenapa tak kata haram hukum dia sebab dia mengganggu orang lain? Bagaimana orang yang datang buat bising kan haram. Mengganggu orang lain kan, terganggu. Dengan sengaja lah kita kata sebab makan benda makruh ini dia tak, agama kita ada kaedah tak semestinya setiap gangguan itu dikatakan haram. Apa hukum Ustaz? Saya sengaja buat bising tepi orang sembahyang dengan niat untuk mengganggu dia. Ya, itu haram. Sengaja buat bising satu hal dengan niat satu hal. Niat tu pun saja dah menjadikan satu hukuman. Okay. Tapi yang ni tak niat. Tak boleh kontrol. Kan. Dan tak ada dalil yang mengatakan itu adalah haram. Tetapi sebabkan ada illah ganggu itu, jatuh kepada martabat makruh. Agama kita bukan agama yang berbentuk akli. Okay? Macam itulah. Okay. Jadi tak boleh kata-kata haram kan? Tak boleh kata haram lah. So tak boleh kita buat sebarang statement. Siapa yang makan durian dan tempoyak diharamkan ke masjid, tak boleh. Salah. Salah tu. Itu dia panggil ekstremis. Salah kan? Sebab mungkin ada yang tak terganggu dengan belahak. Dan mungkin juga ada yang terhibur. Alhamdulillah. Tak makan pun tak apa. Belahak pun jadilah dapat bau. Contoh. Tapi tak laku lah. Biasanya yang dapat ialah sumpahan dan juga kata-kata keramat lah kan. Sebab kita dapat dia punya habuan yang dah diproses kan. Okay, jadi macam itulah. Agama kita dia bukan based on akli semata-mata. Alright. Macam mana? Jangan kata haram lah, kesian orang tu. Bukan kawalan dia. Okay. Baiklah, bagus. Jadi, apa makna makruh? Halas, kita dah makruh. Kita akan berganjak ke persoalan ke-6. Ma makna haram? Apakah makna haramnya? Senanglah. Wa man yustab ala tarkihi wa yu'aqab ala fi'lihi ka'aklir riba. Apa yang diberikan pahala kerana meninggalkannya. Kalau kita baca buku Az-Zahabi, kita ada apa? Az-Zahabi, Al-Qur'an, Allahumma salli ala Muhammad, Al-Kabair kan? Kita Al-Kabair. Kitabul Kabair kan? Okay. Imam Az-Zahabi dia kata,
Hari ini ada bahas panjang. Bahas panjang berkaitan hmm, status apa? Status akidah Al-Imam Az-Zahabi. Walaupun Imam Az-Zahabi ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i, wa kadzalika huwa fi ainina fi ayunina, dalam mata kami, wa Asy'ari aqidatan. Seorang yang bermazhab akidah Asy'ari. Tapi ada kawan-kawan kita mengatakan tak. La, Al-Imam Az-Zahabi yata'athar ta'athuran qawiyan bi syaikhihi. Kan? Imam Az-Zahabi amat-amat terkesan dan juga terpengaruh dengan syekh dia iaitu Ibn Taymiyah. Dia bukan bermazhab Asy'ariyah. Bahasa agak panjang lah. Apapun, kita tetap mengambil Imam Az-Zahabi sebagai ulama yang kita hormati dalam kitab dia Siyar A'lamin Nubala dan macam-macam kitab lah. Alright. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dia kata apa? Dia kata kalau cara mudah orang Islam nak buat pahala tanpa membuat apa-apa. Apa dia? Kita meniatkan setiap masa saya meninggalkan kesemua maksiat. Walaupun maksiat tu hampir mustahil kita buat. Apa dia? Ambil projek, ambil rasuah projek 1MDB. Contoh lah, contoh. Ya. Memang takkan terlibat kita pun. Jauh benar lah kan. Tapi kita niat, saya tak makan rasuah yang banyak. Saya tak ambil rasuah. Saya tak minum arak. Saya tak berzina. Saya tak melanggar pelacur. Saya tak kacau perempuan. Memang takkan buat lah kita kan. Perempuan pula saya takkan buat benda-benda yang haram. Takkan telanjang, contoh lah kan. Benda tu agak jauh lah kan kita nak buat. Tapi kita niat semua tu sebab apa? Lihusuli ala thawabi tarkil ma'asi. Untuk mendapat nikmat ataupun pahala dengan niat meninggalkan kesemua maksiat. Tak buat pun, bahkan jauh sekali nak buat. Takkan nak buat, gila apa. Contoh kan, tapi kita niat juga dapat pahala meninggalkan, berniat meninggalkan maksiat. Okey, contoh apa? Keaklir riba, seperti makan riba. Makan riba. Niat. itu memang kalau makan riba tu hukumnya adalah haram. Okey. Di sini pula kalau dipecahkan ada haram yang besar dipanggil kabair, ada haram yang kecil dipanggil al-sayyi'at. Dalam Quran kan ada beza kan? Alladzina yajtanibuna al-kabaira kan, yang mengelakkan dosa besar. Okey, yukaffir an sayyi'atina, mengkifrahkan kesalahan kami. Itu dosa kecil. Alright, tapi tak, ini bukan buku yang syuruh, ini buku yang ikhtisar. So tak ceritalah. Semua yang penting matlamat dia apa haram. Kalau tinggalkan boleh pahala, kalau buat dapat dosa. Apakah makna sahih? Ma makna sahihi wa ma yata'allaq bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi kas-salati awil bay'il mustajma'i il-arkani wasyuruti. Apa sahih? Wa ma yata'allaq bihi an-nufus. Apa yang terkait, apa yang merupakan perkara yang perlu ada bagi melaksanakan nufus, melaksanakan ataupun bagi mengesahkan sesuatu benda. An-nufus. Kalau baca buku-buku, khususnya buku sejarah atau buku-buku ar-rijal atau buku tarajim, dia kata wahwa sahibun nufuz. Dia seorang yang nufuz apa? Ada pengaruh dipanggil. Okay? Sahibun nufuz, ada pengaruh. Okay, biasa cerita pasal raja-raja lah. Ataupun orang yang ada kuasa, al-amir kan. Sahibun nufuz, ada kuasa, ada pengaruh. Tapi dalam ni apa maksud sahih? Yang makna benda tu diambil kira dalam agama. Wa yu'taddu bihi, dan dikira sah. Kas-salah, seperti solat. Solat yang sahih apa? Solat yang mengangkat kewajipan yang difardukan kepadanya dan ia dikira sebagai ibadat. Ataupun jual beli yang menghimpunkan yang lengkap padanya rukun dan syarat-syarat. Terus last sekali, ma ma'nal batili, apakah makna batil? Lawan kepada as-sahih, huwa ma la yata'allaq bihi nufuz wa la yu'taddu bihi kas-salah. Apa yang terkait dengan
apa yang tidak terkait, tidak berlaku padanya kesahan, diambil kira. Dan wala yu'taddu bih, tak diambil kira. Khassalah, seperti solat yang tidak sahlah, solat yang batal, yang tak ada syarat, tak ada rukun. Ataupun jual beli yang tidak menghimpunkan lima dzukir, apa yang telah pun dimaklumkan. Apa dia? Yang tidak menghimpunkan padanya rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Apa hukum dia? Batil. Kalau tahu sengaja, haram wal batil. Kalau tak tahu, tak apalah, kan? Taklah salah. Tapi kalau dah tahu, dia perlu qada. Sebab apa? La yu'taddu bih. Dia tidak diambil kira. Okey? Orang kata kalau benda dah buat tu, kalau tak tahu, khalas, betul. Tapi kalau tahu, kita kena, kalau dah tahu kan, saya solat selama ni tak ada wuduk. Contoh kan. Selama tak tahu, okey lah. Bila dah tahu, betul benda tu jauh lah pada kita. Tapi adalah berlaku. Kalau benda tu khilaf lagi, tak masalah. Boleh kita bincangkan. Tapi tu pun tak ada khilaf. Memang semayang tanpa wuduk. Dia ingat kena semayang je. Wuduk yang bodoh. Rupanya wuduk kena. Kan tu syurut. Kan tu benda yang package kan. Syarat dan juga rukun. Jadi kalau tak tahu, contoh yang sampai mati dia semayang tanpa wuduk. Dan tak ada orang pun bagi tahu dia. Dan dia pun mungkin tak faham. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia lah. Okay. Tapi salah juga. Kalau dia orang kusur. Memang dia sengaja tak belajar. Tu masalah dia. Okay. Tapi kalau memang dah tak ada peluang untuk belajar. Okay. Nasya'a ba'idan an ulama. Dalam bahasa fiqh. Hidup jauh daripada ulama. Macam mana? Tapi cuma sempat mengucap sahaja. Dan semayang pun ikut-ikut. Dan semayang pun tak ada wuduk. Memang tidak sah. Di sisi Allah tak sah. Tapi di sisi dia sebetul. Apakah status orang ni? Mudah-mudahan Allah mengampunkan dia. Tapi kalau sebelum mati dia tahu. Oh, rupanya kena wuduk ya. Selama ni saya tak wuduk. Habis ya. Dia kena qada. Yes, kena qada. Sebab apa? Sebab tak nufuz. Dan tak diambil kira. Tak sempat weh. Nak mati ni. Contoh kan. Qada lah apa yang mampu. Yang baki mudah-mudahan Allah akan. Panggil apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Apa ayat tu dalam riba tu ayat kata apa? Falakum ru'usu amwalikum faman afa wa aslaha fa ajruhu. Apa ayat tu? Okey. Apa ayat ni? Lupa dah. Falahu ma slafa wa amru ila Allah, kan? Kalau dia bertaubat, apa yang baki tu dia ambil, yang selepas-lepas tu fa amru ila Allah lah. Serah pada Allah. Ni sebelum mati baru dia sedar, rupanya selama ni solat tidak sah. Sebab apa? Sebab dia tak ada wuduk. So dia kena usaha untuk qada lah. Untuk qada apa yang boleh diqadakan. Kalau dia mati pun fa amruhu ila Allah. Serahkan sahaja kepada Allah Ta'ala. Okay. Apa kaedah kata apa? وَمَنْ لَمْ يَتُبْ وَمَنْ يَمُدْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ, kan? Siapa yang mati tapi tak bertaubat kepada Tuhannya, perihalnya itu diserahkan kepada Tuhannya. Tapi inilah, dia taubat dah, cuma tak ada nak qada. So serahkanlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi itulah cerita nufus, kan? Nufus. Okay, itu dia. Habislah kita senang kan. Senangnya, tapi kalau untuk kita mengajar orang-orang yang awam, okey lah. Tapi dicadangkan usul fiqh bukan untuk orang awam. Okay, jangan ajar. Jangan nanti habis UM, jumpa Nazim Masjid, saya nak ngajar usul fiqh, tak payah. Orang kampung kata habis boreh, tak payah. Kan, dia orang tak tahu pun. Elok-elok dia sehat langsung mati, sebab tak faham kan. Tak payah. Jadi ilmu ni untuk orang-orang yang macam kita lah. Supaya kita faham kedudukan nas, bagaimana hukum tu dikeluarkan daripada nas. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau awak ada soalan nanti, kumpulkan soalan ya. Kita boleh tanya dalam chatting pun tak apa, cakap pun tak apa. Itu sahaja untuk malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum.